Yang Berhormat Bintulu, saya menjemput Yang Berhormat Hulu Langat. Silakan. 13 minit, Yang Berhormat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dan berharap agar bencana alam yang menimpa negara seperti banjir di pantai timur segera pulih. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan serta terima kasih kepada semua warga kerja Barisan Harapan yang telah bertungkus lumus membantu mangsa-mangsa bencana khasnya di Hulu Langat akhir tahun lalu. Agensi dan jabatan kerajaan, NGO, syarikat berkaitan kerajaan, syarikat swasta maupun orang perseorangan bekerja bersungguh-sungguh membantu mangsa bencana. Antara pasukan beruniform yang agak tertinggal dalam perjawatan adalah Angkatan Pertahanan Awam APM. Seperti agensi-agensi keselamatan dan penguasaan yang lain, saya nak mengulangi cadangan agar JPM mewujudkan kenaikan pangkat KP42 untuk pegawai tetap APM. Pegawai tetap APM di daerah dan di negeri sentiasa berada dalam keadaan siap siaga dan bekerja 24 jam apabila bencana berlaku. Ini menyebabkan mereka tak ada masa dan tak ada peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Namun pengalaman mereka di akar umbi adalah sangat berharga. Beberapa pegawai APM yang masih di usia muda, namun mereka sudah mencapai grade KP38. Apakah masa depan kerjaya mereka yang membantu mangsa bencana ini? Apakah JPM hendak membiarkan mereka duduk statik berpuluh-puluh tahun di pangkat yang sama sehingga mereka pencen? Justifikasi mereka dinaikkan ke grade KP42 adalah bertepatan dengan saiz daerah, jumlah penduduk besar yang dijaga, serta faktor-faktor lain yang tidak disemak sejak sekian lama. Mereka berkempen menambah sukarelawan. Ini bukan usaha mudah. Mohon menteri berkenaan menghargai jasa pegawai-pegawai ini. Jabatan kerajaan seterusnya yang sangat penting apabila berlaku bencana ialah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Sehingga hari ini sudah lebih setahun JKM tidak mempunyai ketua pengarah. Perkara ini diketahui oleh semua rakyat. Apakah masalah besar sehingga bertahun-tahun tiada pergerakan pengisian jawatan? Apakah menteri-menteri sedang berbalah mahu kroni-kroni mereka sahaja memegang jawatan nombor 1 jabatan ini? Sangat memalukan. Ingat, rakyat menilai JKM adalah jabatan penting menjaga kebajikan rakyat. Apatah lagi semasa bencana. Menteri wanita kena kurangkan berpolitik dan ambil berat permasalahan rakyat yang semakin menderita akibat wabak serta keadaan ekonomi yang sukar. Jangan pula nanti diambil pegawai yang terlalu junior. Hari minggunya sibuk di padang golf atau hanya tahu mengarah saja. Ketua jabatan sepatutnya menasihatkan menteri agar jangan bazirkan wang rakyat. Jangan sibuk buat majlis besar-besaran bercorak kosmetik sahaja. Kalau buat sistem IT, fikirkan rakyat kebanyakan. Bukan semua orang ada telefon canggih dan langganan internet sepenuh masa. Dalam konteks JKM, klien mereka OKU, warga emas dan golongan berpendapatan rendah yang tak mampu, serta mereka yang sukar nak mengendalikan urusan bantuan dalam talian, syarikat yang dapat projek makin kaya. Menteri kena turun ke bawah mendengar rintihan klien JKM. Pembayaran wang bantuan jangan disukarkan. Beri terus tunai kepada penerima. Pemilihan bank dan kedai yang ditentukan oleh kerajaan telah menyusahkan OKU serta warga emas. Menteri kena kaji semula peraturan ini. Tuan Yang di-Pertua, konflik Ukraine-Rusia adalah peringatan kepada dasar luar Malaysia. Apabila kita sibuk menghadapi wabak dan menangani masalah ekonomi, dasar luar negara terhadap penindasan ke atas Palestin, Kashmir, Rohingya, Uyghur dan lain-lain umpama tidak mendapat perhatian. Pada masa ini bukannya kita patut sibuk terhadap diplomasi kebudayaan. Serahkan ini kepada kementerian berkenaan, bukan kerja utama kementerian luar sebenarnya. Bagaimana keadaan keselamatan kedutaan kita di negara-negara berisiko tinggi? Apakah cukup penasihat tentera di kedutaan-kedutaan berkenaan? Janganlah nanti pegawai kedutaan kita menyertai pelarian keluar dari negara berkonflik seperti apa yang berlaku di Ukraine. Cukupkah CCTV, pagar berduri atau ciri-ciri lain keselamatan kedutaan kita dalam melindungi rakyat Malaysia di seberang laut itu? Urusan Wisma Putra bukan sekadar makan angin di luar negara,
mempamerkan kemewahan pegawai-pegawai kerajaan ketika dunia sedang berhadapan dengan kemungkinan konflik yang serius. Rakyat Malaysia yakin peranan kita dalam OIC akan terus disuarakan oleh Menteri Luar pada 48th session of OIC CFM meeting dengan izin yang bakal diadakan di Pakistan pada 22 Mac depan. Forum OIC adalah pentas utama Malaysia memperjuangkan isu-isu berkaitan umat Islam. Menteri Luar harus lebih lantang dan rakyat akan menunggu sekembalinya beliau selepas persidangan itu nanti. Satu lagi isu antarabangsa yang berkaitan ialah kalau kita lihat kerajaan Singapura telah membenarkan jururawatnya untuk memakai tudung ketika bertugas. Saya sedang menantikan komen daripada kerajaan Malaysia, terutama menteri-menteri yang berkaitan dengan wanita yang cukup memperjuangkan kononnya hak menutup aurat ini. Saya ingin menantikan apakah pendirian kerajaan Malaysia terhadap negara yang tidak membenarkan pelajar-pelajar bertudung. Ini adalah hak asasi wanita yang perlu dihormati seluruh negara. Tidak kira kita ada kepentingan ekonomi atau tidak, tetapi biarlah ia diluahkan dengan penuh kesopanan. Setiap kali titah diraja, Seri Paduka Baginda tidak pernah lupa untuk menitah tentang terhadap keupayaan keselamatan dan pertahanan negara. Saya menyokong apa yang telah disebutkan oleh Bifort tadi, yang saya kira adalah merupakan suatu yang sangat penting, keadaan keselamatan di Sabah yang seperti mana yang disebutkan pagi tadi. Kita juga perlu melihat pos-pos pasukan gerakan AM, PGA, PDRM. Pos-pos itu perlu dibangunkan semula demi keselamatan anggota yang menjaga sempadan negara itu. Saya dapati pos-pos tersebut berada dalam keadaan yang sangat dhaif dan kemudahan-kemudahan yang disediakan cukup memalukan, dan kerajaan sepatutnya bertindak segera untuk memastikan pos-pos itu dapat diurus dengan baik. PJA dan pasukan Marine PDRM patut dilengkapi dengan bot-bot tambahan untuk meronda pesisir pantai bagi membantu APMM. Bot-bot ini boleh digunakan untuk membantu mangsa banjir sekiranya diperlukan di kawasan bencana yang berkepadatan penduduk tinggi. Pesisir pantai kita sangat luas. Bomber dan pertahanan awam juga tidak mempunyai bot penyelamat yang cukup. Kombinasi dan kolaborasi ini sangat penting dalam kerajaan pada hari ini. Seperti custom, PJA kerap menggagalkan percubaan penyeludupan. Kementerian Keuangan seharusnya mempertimbangkan ganjaran atau dengan izin reward kepada PJA selaras dengan nisbah nilai rampasan yang mereka berjaya membenteras ini. Ini akan menaikkan moral dan semangat anggota PJA serta diharap dapat menjauhkan amalan rasuah dalam kalangan penguat kuasa. Mereka juga kadang-kadang diugut dengan samsing. Ekonomi Malaysia mengalami pengucupan 5.6% pada tahun 2020 akibat langkah Sheraton dan ditadbir oleh kerajaan yang gagal. Kerajaan sepatutnya menggalakkan lagi pengeksportan barangan kita keluar negara secara agresif. Apakah kerajaan akan menambah pejabat-pejabat MPOB dan MPOC di seberang laut? Apakah status kempen minyak sawit kita di peringkat antarabangsa sehingga hari ini? Cukupkah satu pejabat MPOB hendak menjaga beberapa buah negara serantau? Adakah kempen minyak sawit kita cukup agresif untuk berhadapan dengan mereka yang anti minyak sawit? Saya tidak mewakili menteri, saya tidak mewakili kementerian berkenaan, tetapi saya telah berpeluang untuk memberi teguran kepada timbalan Presiden Iran kerana mereka mengenakan duty import sebanyak 40% kepada minyak sawit kita, sedangkan minyak bunga matahari dan minyak soya 20% sahaja. Kita mengharapkan kerajaan akan membawa isu ini kepada negara Iran supaya dengan itu akan dapat menambah lagi minat mereka berada di luar untuk mengimport minyak sawit kita. Kita bersyukur peruntukan pembangunan rolling plan kedua tahun 2022 RMK12 berjumlah 75.6 bilion ringgit telah diumumkan. Tetapi kami berharap pengagihannya biarlah adil, bukan kepada negeri-negeri yang berfahaman politik tertentu sahaja. Salah guna kuasa perlu dielakkan. Kepayahan dan kesusahan rakyat tidak mengira fahaman politik.
Rakyat tahu ketidaktentuan politik ini dibuat oleh pihak yang kemaruk kuasa, bukannya berlaku secara semula jadi. Apakah mereka yang terlibat tidak merasa malu? Pilihan raya negeri secara mengejut juga membuang masa. Peruntukan untuk PRRN boleh digunakan untuk membina infrastruktur yang uzur pada hari ini. Apakah pelan pembangunan rangkaian jalan raya 2030 mengambil kira jajaran jalan raya yang kerap berlaku bencana? Sememangnya jalan raya di Lembah Kelang telah lengkap dibina. Namun kekerapan kerosakan jalan raya di kawasan bandar mencemarkan imej negara dalam kalangan pelancong asing serta menyusahkan. Kemudahan tempat-tempat pelancongan di sekitar Lembah Kelang seperti di Hulu Langat juga patut dipertingkatkan bagi memberi pilihan kepada warga kota untuk melancong dalam negara. Kemudahan-kemudahan ini rosak teruk akibat banjir, memerlukan perhatian khusus daripada Kementerian Pelancongan. Apabila saya keluar negara, ramai yang bertanya tentang isu 1MDB. Skandal 1MDB sememangnya telah mengotorkan nama Malaysia di mata dunia. Walaupun ramai rakyat Malaysia yang masih tidak mempercayainya, ramai di kalangan rakyat Malaysia yang masih tidak mempercayainya, namun KKM harus melakukan sesuatu agar imej negara tidak terus tercalar. Pelabur asing akan menjauhi Malaysia sekiranya mereka terlibat dengan isu 1MDB tidak diadili secepat mungkin. Dan telah terbukti banyak syarikat-syarikat dalam dunia perindustrian telah meninggalkan negara kita dan berhijrah ke negara jiran kerana negara jiran berpotensi untuk menjadi negara yang lebih bersih daripada negara Malaysia yang semakin comot, kotor dan menjijikkan ini. Apakah tidak merasa malu kepada masyarakat antarabangsa dalam keadaan begini? Saya juga ingin mengambil kesempatan dalam ucapan saya ini agar kita semua sentiasa menumpukan tenaga, menumpukan fikiran kita untuk membina balik negara, membangunkan ekonomi negara, memulihkan ekonomi negara, memikirkan urusan rakyat lebih daripada memikirkan urusan kepentingan pribadi, memikirkan urusan kepentingan politik tertentu. Kita telah bersetuju untuk menandatangani perjanjian MOU demi untuk menstabilkan negara. Tetapi kita lihat pihak yang belah sana yang sengaja membiarkan mereka bercakaran sesama mereka sehingga rakyat berada dalam keadaan susah dan payah. Marilah kita selamatkan negara kita dan marilah kita bersama-sama untuk menjunjung titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong yang telah bertitah dalam keadaan ingin memberikan amaran kepada seluruh ahli parlimen, tidak kira menteri, timbalan menteri ataupun kerajaan bukan kerajaan, agar kita sama-sama memikirkan rakyat, agar sama-sama kita memerangi rasuah, pembaziran dan sebagainya. Terima kasih Yang Di-Pertua, saya mohon menyokong titah diraja ini. Terima kasih Yang Mohd Hulu Langat.